Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 14 ingin membentangkan tentang tajuk hibah dan wasiat sebagai instrumen harta pusaka. Saya Nur Izzati binti Muhammad Fadlilah, nombor matrik 068090. Saya ingin menerangkan tentang apa itu hibah. Hibah bermaksud suatu akad yang mengandungi pemberian milik oleh seseorang secara sukarela terhadap hartanya kepada orang lain. Dan hukum persyaratan hibah ni adalah sunat dan digalakkan di dalam Islam. Selain itu, rukun dan syaratnya iaitu yang pertama, sirah. Sirah ialah ijab dan kabul. Dan yang kedua iaitu penghibah. Orang yang menghibahkan iaitu yang memberi harta tersebut. Yang ketiga iaitu penerima hibah. Orang yang menerimalah hibah tu kan. Yang keempat, barang atau harta yang dihibahkan. Dan seterusnya iaitu penerimaan barang dalam hibah. Dia ada dua pandangan. Yang pertama daripada Imam Maliki dan juga Hambali, iaitu penerimaan barang tidak disyaratkan dalam sesuatu hibah. Dan yang kedua, pandangan yang kedua daripada Imam Abu Hanifah dan juga Imam Syafi'i, iaitu penerimaan barang merupakan salah satu dari syarat sah hibah. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada rakan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Ajrah binti Ibrahim, nombor matrik 068191. Saya akan bentangkan hukum penarikan balik dan pembatalan hibah. Apabila sempurna sesuatu akad hibah dengan memenuhi rukun dan syaratnya serta berlaku penyerahan dan penerimaan barang hibah, maka harta itu menjadi milik penerima hibah sekalipun tanpa balasan iwat. Hukum penarikan balik atau pembatalan hibah telah berlaku perselisihan pendapat di kalangan fuqaha, iaitu menurut pendapat mazhab Hanafi, pemberi hibah boleh tetapi makruh untuk menarik balik. Menurut pendapat mazhab Syafi'i, Hambali dan sebahagian fuqaha mazhab Maliki, penarikan balik hibah boleh berlaku dengan semata-mata ijab dan kabul. Dan seterusnya menurut pendapat Imam Ahmad dan mazhab Zahiri, pemberi hibah tidak boleh menarik balik, iaitu haram kerana yang telah dibuat kecuali hibah bapa, ibu, datuk, nenek dan usul lain kepada anak-anaknya. Seterusnya, kadar harta yang boleh dihibah. Islam tidak menetapkan kadar atau had tertentu bagi harta yang hendak dihibahkan. Ini kerana harta yang hendak dihibahkan itu merupakan milik pemberi hibah. Jadi, terpulanglah kepada pemberi hibah hendak membuat pertimbangan terhadap kadar harta yang hendak dihibahkan. Walaupun begitu, Islam menggalakkan hibah ini diberikan secara adil, lebih-lebih lagi kepada anak-anak pemberi hibah. Terusnya, hibah pada masa mara al-maut. Hibah pada masa mara al-maut ialah pemberian yang dibuat oleh seseorang yang sakit tenat yang boleh membawa kepada kematian. Dalam undang-undang Islam, pemberian itu melibatkan dua jenis undang-undang, iaitu undang-undang hibah dan wasiat. Sekiranya pemberi hibah itu meninggal dunia berikutan dengan lafaz pemberian itu, maka pemberian hibah tersebut sama dengan pemberian melalui wasiat. Hibah dalam bentuk al-umrah dan al-rukbah. Al-umrah bermaksud pemberian semasa tempoh hidup penerima hibah atau pemberi hibah dengan syarat harta tersebut dikembalikan setelah kematian penerima hibah. Okey, di sini apabila penerima hibah itu meninggal, maka harta yang dihibahkan itu hendaklah dikembalikan kepada pemberi hibah. Dan jika pemberi hibah itu meninggal, maka harta tersebut hendaklah diwariskan kepada waris-waris pemberi hibah. Seterusnya, ar-rukbah. Ar-rukbah bermaksud ialah pemberian harta dengan syarat kematian salah satu pihak, sama ada pemberi hibah atau penerima hibah, dengan syarat pemilikan kepada salah satu pihak yang hidup. Okey, ar-rukbah ini hendaklah membuat syarat bahawa apabila salah satu daripada mereka meninggal, kena buat syarat, iaitu harta itu akan diserah kepada penerima atau pemberi hibah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wardah binti Amir, nombor matrik saya 068174. Di sini saya akan terangkan bahagian wasiat. Apa itu wasiat? Wasiat ia adalah satu makna di mana pemberian harta daripada seorang selepas kematian seseorang kepada pewarisnya. Tetapi daripada pendapat mazhab Syafi'i berkata wasiat ini adalah nasihat, perintah, janji atau pemberian harta selepas kematian seseorang. Itu daripada segi bahasa. Manakala daripada segi istilah pula adalah satu pemberian atau sumbangan yang dilakukan oleh seseorang yang telah meninggal dunia kepada warisnya, daripada penggunaan segi lafaz ataupun tanpa lafaz. Pemberian harta tersebut boleh daripada segi benda, hutang ataupun satu manfaat
yang akan dimiliki kepada si pewaris. Seterusnya saya akan mulakan bahagian pencadang wasiat. Wasiat di dalam agama Islam disyariatkan berdasarkan Al-Quran, hadis, amalan para sahabat dan ijma'. Pada mulanya wasiat ini wajib. Di dalam surah Al-Baqarah mengatakan ini wajib. Tetapi setelahnya turunnya ayat mawaris, ia menasahkan kewajipan untuk wasiat ini. Ia menjadikannya sebagai sunat kepada umat Islam. Walaupun bukan satu jadi kewajipan kepada umat Islam, tapi digalakkan untuk mewasiatkan harta kepada pewaris agar harta lebih terjaga dan tidak dan agar serta memberikan manfaat kepada orang yang memerlukan. Jadinya hukum berwasiat ini ada 5 perkara. Yang pertama wajib, yang kedua sunat, yang ketiga harus, yang keempat makruh dan kelima adalah haram. Hukum wajib. Wajib ni di mana si mati dia adanya tanggungjawab syar'i yang perlu dilaksanakan seperti zakat, haji, ataupun hutang dia kepada orang lain, dan si pewasiat ini bimbang jika tak wariskan hartanya hartanya akan habis. Jadi kat situ wajib. Yang kedua sunat. Sunat ni adalah terdapat adanya ahli keluarga yang tak layak untuk mendapatkan harta pusaka, tetapi ia memerlukannya. Jadi wasiat itu dibuat atas niat kebajikan ke atas jalan Allah SWT. Yang ketiga harus wasiat, di mana wasiat dibuat oleh si mati kepada sahabat beliau atau orang kaya, di mana dari golongan bukan orang beramal soleh. Dan yang keempat makruh, jika wasiat itu kurang senang atau kaya, atau kurang senang atau kurang kaya lah, dan mempunyai waris yang ramai, jadi ia memerlukan harta pusaka tersebut. Yang kelima, haram mewasiatkan harta benda itu kepada benda yang haram atau benda yang mendatangkan maksiat tersebut. Seterusnya saya akan menerangkan bahagian rukun dan syarat berwasiat. Yang pertama adalah penerima. Penerima adalah mestilah seorang yang mukallaf, iaitu berakal dan baligh, dan pewaris yang dipilih mesti daripada pilihannya sendiri. Yang kedua adalah penerima wasiat. Penerima wasiatnya ini mesti diketahui dan berada ketika pewasiat meninggal dunia dan mempunyai hak pemilikan harta tersebut. Yang ketiga ada harta, di mana harta yang ada harta yang adil dan tak adil, dan harta tersebut ada mempunyai nilai manfaat menurut hukum syariat dah, dan dapat memindahkan pemilikan harta tersebut kepada si penerima lah. Nombor 4 ataupun yang terakhir sirah, ijab dan kabul. Yang pertama, penerima wasiat ni dianggap sah selepas kematian pewasiat, dan tidak dianggap sah jika pewasiat masih hidup untuk si penerima tu buat penolakan atau penerimaan dah. Yang kedua adalah penerima wasiat harus ni menerima wasiat, tidak harus menerima wasiat dengan segera. Yang ketiga, wasiat yang ditujukan untuk pihak yang umum yang tidak ditentukan seperti fakir miskin dan ulama, dan tidak memerlukan penerimaan yang khusus lah. Yang keempat adalah wasiat ini, jika wasiat ini ditujukan kepada orang-orang yang khusus atau yang jumlah yang terbatas, maka penerimaan atau persetujuan daripada penerima wasiat diperlukan sebagai bukti penerimaan lah. Jadi penerima wasiat menolak wasiat itu akan dianggap batal. Yang kelima, wasiat menentukan, pewaris ni menentukan syarat dalam wasiat, asalkan syarat tersebut dia melanggar syariat lah. Contohnya wasiat ni nak wariskan hartanya kepada bayi yang masih dalam kandungan, tapi dengan syaratlah bayi tu ada ketika wasiat ini dibuat, dan bayi ini ketika dilahirkan hidup. Yang terakhir ni di mana si penerima wasiat ni meninggal dunia setelah si pewasiat ni meninggal, tanpa sebelum dia mengatakan dia menerima atau menolak wasiat itu. Jadi si waris penerima ni boleh datanglah untuk menerima atau menolak wasiat tersebut. Nama saya Amal Najah binti Sahiful Bahari, nombor matrik 068762. Baiklah, saya akan membentangkan poin yang seterusnya, iaitu jenis wasiat. Jenis wasiat terbahagi kepada 4, iaitu wasiat mutlak, wasiat bersyarat, wasiat am dan wasiat khas. Wasiat mutlak ini ialah wasiat yang dilakukan dengan bebas atau tidak terikat dengan syarat tertentu yang dikenakan ke atas harta oleh pemberi wasiat.
Wasiat bersyarat pula ialah wasiat yang mengandungi syarat-syarat tertentu yang dikenakan oleh pewasiat. Wasiat umum pula ialah wasiat yang berbentuk umum seperti kepada penduduk sesebuah kampung atau bandar. Manakala wasiat khas pula ialah wasiat yang dikhususkan untuk pihak tertentu. Kadar wasiat yang boleh diwasiatkan iaitu kadar harta yang boleh diwasiatkan oleh pewasiat menurut ketentuan syarak adalah setakat 1/3 sahaja daripada harta bersih peninggalannya yang mana yang masih ada pada waktu kematiannya setelah digunakan untuk belanja pengebumiannya dan penulasan hutang-hutangnya jika ada yang menjadi tanggungan pewasiat. Seterusnya, wasiat ke atas manfaat harta, yakni fuqaha mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali membolehkan penerima wasiat ini memanfaatkan semaksimum mungkin harta manfaat yang diperoleh seperti menyewakannya dan meminjamkannya. Yang terakhir, wasiat kepada pewaris, iaitu jumhur ulama berpendapat bahawa wasiat kepada waris ini adalah tidak sah kecuali mendapat persetujuan daripada semua waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Asam binti Hanafi, nombor matrik 08110. Okey, saya akan terangkan penyebab berlakunya pembatalan wasiat. Pertama, pewaris gila. Pendapat jumhur pula wasiat tidak terbatal kerana akibat pewasiat gila, sama ada berterusan atau tidak sehingga penerima wasiat meninggal dunia. Ini adalah kerana pewasiat mempunyai ahli semasa melakukan wasiat dan kemudian kehilangan keahlian seperti gila dan tidak mengakibatkan wasiat yang dibuat semasa dia waras dibatalkan. Menurut Akta Wasiat di Malaysia, ada beberapa syarat yang menjadikan wasiat sah di sisi undang-undang, iaitu waras. Ini kerana Malaysia menggunakan mazhab Syafi'i, maka wasiat daripada pewaris akan terbatas kerana ketidakwarasan. Ini bermaksud wasiat tidak dapat diwarisi walaupun wasiat telah ditulis. Kedua, penerima wasiat membunuh pewasiat. Pandangan mazhab Hanafi dan Hanbali menyatakan bahawa wasiat kepada pembunuh adalah terbatal baik pembunuhan itu terjadi sebelum atau selepas wasiat dibuat. Namun mazhab Syafi'i, Maliki dan Syiah Imamiyah berpendapat bahawa wasiat kepada pembunuh tidak terbatal bahkan jika pembunuh itu melakukan dengan sengaja. Dalam beberapa bahagian di negeri di Malaysia, Melaka, Negeri Sembilan dan Negeri Sembilan, undang-undang mengambil pendapat mazhab Hanafi dan Hanbali. Okey, secara kesimpulannya, instrumen hibah dan wasiat sangat penting dalam kita merancang harta pusaka dalam Islam. Hibah dan wasiat dapat melindungi kepentingan kaum kerabat yang memerlukan bantuan menguruskan harta pusaka selepas kematian. Dengan memahami instrumen hibah dan wasiat dapat menyelesaikan konflik dalam pembahagian harta pusaka. Dua-dua mempunyai kedudukan tersendiri dalam Islam dari segi hukum dan cara pelaksanaannya.